أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Saudara pengurusi majlis, masih anak muda lah. Saudara Izam jauh ni. Ustaz Zul, saudara Saiful, ahli jawatan kuasa yang hadir pada malam ini, tuan-tuan, perempuan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianat kepada Allah dan Rasul. Dan juga jangan khianati amanah. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ni baru nak start, bukan Ustaz Zul tadi panjang huraiannya. Tapi kita mengambil semangat. Abang saya dari keturunan India, Cina, dan juga Melayu bersama dengan kita pada malam ini untuk mendapatkan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan khianat. Banyak orang tak faham. Khianat itu apa? Maaf ya. Tambah. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengingatkan kepada orang Muslim, sebab yang buat kerja jahat ni orang Muslim. Allah panggil orang beriman, wahai orang-orang beriman. Sepatutnya orang beriman dia mesti rasa. Ini panggilan Allah, bukan panggilan jiran tetangga kita. Orang beriman mesti rasa ini. Jangan khianat kepada Allah dan Rasul. Surah Al-Anfal ayat 27. Surah Al-Anfal ni banyak cerita tentang rampasan perang. Ini mungkin sebahagian ulama-ulama PAS dulu cerita tentang ni. Tapi sekarang dah cerita lain pula, macam Ustaz Zul cerita tadi. Okey. Dalam makna khianat, kalau kita lihat di PH itu, dalam Pakatan Harapan, siapa dia yang khianat? Pertama, tun dan bersatu. Tak usah nak lenggok kiri, lenggok kanan ke apa ke semua, kita mesti cakap direct. Tun terlibat dalam planning semua ini. Sebab itu mereka pun cerita sendiri daripada PBBM, mengatakan mereka rancang setahun yang lepas. Jadi kalau ada lagi rasa sayang pada Tun, malam ini kita doakan pada Allah biar dia cepat mati. Kalau sayangkan Tun. Sebab satu dari tanda kita sayang kepada orang supaya jangan banyak dosa. Tak salah kalau kita minta, kalau dia makin lama makin banyak masalah dia buat, dan semakin jelas dia berperanan. Ya. Yang kedua, dalam Pakatan Harapan ini ada Azmin dan juga kelompok kartel. Azmin memainkan peranan walaupun duduk di dalam PKR sebagai timbalan presiden, tetapi membuat kerja-kerja ini dengan mendapat arahan-arahan yang jelas dari kelompok mereka tadi, dari Tunnya, dari Muhyiddinnya dan teman-teman mereka di dalam itu. Jadi jelas pada kita yang khianat kepada rakyat Malaysia ini, pertama sekali Tun. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau kita ingat malam 21, sebelum ni kita tak berapa nampak sangat, tapi pada malam 21 Februari itu, kalau tuan-tuan tengok air muka dia, dia kata semua selesai, tapi saya yang tentukan.
Selepas APEC itu tidak ada tarikh dan apa pun tidak ada. Saya yang tentukan. Itu macam mana saudara Izam kata, itu ayat diktator lah tu. Dia yang tentukan semua. Patutnya dia kena tanyalah Majlis Presiden. Ya, itu jelas sekali nampak di situ. Dan di waktu yang sama pada malam itu mereka selesai, Anwar pula bercakap, ya saya mencadangkan kita terima apa yang Tun minta tu, kita terima dengan baik. Punya baiknya Anwar ni. Itu dia kata tahap dewa. Memang jelas Anwar bagi laluan. Jadi kalau ada orang kata Anwar sibuk nak jadi Perdana Menteri dan segala macamnya, ini saya rasa tak ada hujah yang kuat. Habis. Kemudian 23 hari bulan berlakulah langkah Sheraton. Saya tak nak mengulas tarikh dan segala macamnya, tapi yang saya nak bagi sharing ni pada malam ini ialah, ingat ya, 24 hari bulan Tun pagi-pagi telah siapkan suratnya dan fax pula, meletakkan jawatan tanpa mendapatkan konsensus ataupun perbincangan dengan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Itu satu masalah. Yang kedua, kalau dia letak jawatan, timbalannya ada. Sepatutnya timbalan naik. Datuk Seri Wan Azizah yang naik. Tapi tidak. Dia lantik pula, dia minta agung, lantik pula dia sebagai Perdana Menteri, apa nama tu? Interim. Tuan-tuan nampak tak dia punya game dia? Habis dari situ, bila dah dia melantikkan dia minta agung ini, agung pun kata tak apa lah lantik. Tuan-tuan tengok, ada satu lagi peristiwa apabila dibuat pencalonan, nama dia dapat 54. Tuan-tuan ingat tak? Anwar dapat 92. Petang itu juga dia cadangkan pula kepada rakyat Malaysia, kita nak buat kerajaan campuran. Oh, tuan-tuan ingat balik, semua langkah-langkah tu dia dah kalah ni dia buat ini, kalah ni dia buat ini. Itulah Tun punya cerita. Pada 1 Mac, walaupun bagaimana, sama ada dia terpaksa ke atau bagaimana, saya datanglah ke Yayasan Bukhari. Dia kata masa itu Pakatan Harapan ada 114 SD. Maknanya Muhyiddin tak ada 114 lah. Kalau 114, 222 tolak 214, 108. Dia kata Agung tak mau terima dia dah. Tuan-tuan kalau dengar dia Abah keluar bahasa Perak. Kalau dengar dia bercakap tu, memang dia nak membelit dah. Pusing. Sampailah gitu. Jadi maknanya pelantikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dalam keadaan tidak memiliki SD yang mencukupi. Tapi bab nak berkuasa ni dia habis, dia goreng sana, goreng sini dan sebagainya. Dulu PAS tak setuju. PAS tak setuju lah dulu sebab demo yang rugi masa Pakatan Rakyat. Tapi sekarang demo pula yang buat dulu. Ini pun satu masalah juga, ya. Okey, saya dah menjelaskan tadi. Maknanya perbuatan khianat ini adalah haram. Hasilnya juga haram. Tanggunglah kamu nanggung anak bini daripada benda yang haram. Okey, kita kena sampaikan. Kalau tak sampai nanti kita pula yang kena. Okey, apa yang rakyat boleh buat? Rakyat boleh buat, pertama sekali kita kena protes. Langkah yang dibuat oleh pengundi di Terengganu saya rasa sudah bagus. Itu langkah yang baik. Pergi bertemu dengan wakil rakyat, tanya dia. Kamu dapat mandat dari mana? Dari kami. Kami yang menyokong kamu. Kami yang pangkah kamu. Sekarang kenapa kamu belot? Tanya. Dan ini satu edukasi yang baik untuk rakyat. Rakyat bagus. Terengganu kebanyakannya orang Cina. Tapi Buntung pun sudah ada. Buntung saya lihat
pemuda ya. Pemuda reformis muda. Roslan. Saya kata ini bagus. Edukasi kepada rakyat. Jangan biarkan wakil rakyat lompat. Ini tak boleh. Sebab dia membawa satu identiti yang rosak kepada masyarakat. Nanti dia lompat lagi. Okey, itu pertama sekali, protes. Long termnya, kita kena buat Pakatan Harapan kena terus memperkasakan hopping law ataupun lompat parti ni. Tak boleh. Sebab memang mandat itu orang pilih kita, kemenangan kita tu dari Pakatan Harapan. Ya, tiba-tiba kita lompat ke lain. Tak boleh, itu memang tak boleh. Malaysia ada yang buat apa itu. Cuba tengok negara lain, ada ke dia mau buat apa itu? Tak ada. Kecuali negara dekat Afrika ni lah. Kan, ceruk, no. Ini level kita ni bukannya sepatutnya bukan level itu ya, Profesor. Ha? Tapi udah ke belakang benar rasanya. Ini 2 kali dah ni. Dan termahiran tu tak ada lepas Jumaat kemarin tu ramai orang Perak ni hak kumpul, hak letakkan situ postcard. Kami tak mau. Ini lantik pula yang tu. Lantik Menteri Besar dia berhenti, dia pula lantik pula sekali lagi. Ha? Tuan-tuan tak rasa ke dipermainkan ke diperbodohkan? Saya nak tanya ni. Terutama si cendeриang ni. Tuan-tuan kena hasut rakyat, tak apa. Sebab itu hak kita. Jangan buat yang kasar lah. Hasut rakyat, bagi faham kepada rakyat. Tak boleh, wakil rakyat tak boleh buat macam ini. Kamu dapat mandat dari kami. Kami hendak mandat. Kalau kamu benar berani, letak jawatan. Tuan-tuan boleh buat benda ini. Boleh buat. Minta kawan-kawan yang dicendeриang ni hari-hari pergi. Telefon, WhatsApp, email, buat. Supaya apa? Supaya ada tekanan-tekanan pada diri dia dan mungkin dia tak buat lagi ataupun dia tension, dia letak jawatan. Kita fight, kita dah biasa lawan. Tak masalah. Ya? Okey. Kemudian yang kedua saya cadangkan kesempatan ini juga. Saya cadangkan kepada pimpinan parti-parti reformasi ni. Tak usahlah megang masuk calon sampai 4-5 kali. Saya cadangkan 2 term sudah. 10 tahun. Cukuplah 10 tahun. Udah dapat pencen dah ya, YB? Dapat pencen dah kan? 2 term. Bagi-bagilah rezeki. Lagipun anak muda yang 18 tahun ni, kalau dia dah masuk, mangkor lah dia kalau kata orang Perak nak nunggu ni orang tua ni, dia nak mencalonkan diri lagi. Udah 3 kali term, dah 15 tahun, nak lagi masuk. Tak boleh. Kita kena bagi. Tuan-tuan lah kena buat desakan-desakan nanti. Boleh bagi melalui Ustaz Zul. Buat desakan kepada pimpinan. 2 term saja. Biar fresh. Pimpinan tu biar fresh. Ini udah tua bangka. Allah, kadang-kadang tengok jalan dah ngesut. Sakit lutut, sakit macam-macam sakit. Sakit jantung. Ya. Apakah halnya? Udahlah tu. Kita kalau boleh, yang ke depan esok kita nak orang muda. Saya ni 50 lebih, belumlah 60. Tapi udah sakit berjantung belum lagi. Udah darah tinggi, kencing manis. Jadi beg tu sekarang ni besar no, kena bawa. Bukan bawa apa, berubat. Bawa ubat cuba bayangkan. Jadi keadaan kita ini, kita kena minta kepada pimpinan supaya bawa perubahan ini insya-Allah. Okey, apa peluang kita? Yang tak akhir, poin saya yang tak akhir. Apa peluang kita? Kita ada peluang. 18 Mei. Kita minta kepada pimpinan Pakatan Harapan lawan. Cari dokongan. Buat undi tidak percaya. Sebab kita dah nampak dah sepatut 9 Mac. Kenapa dia undur sampai 18 Mei 2020? Menunjukkan dia orang tak ada kekuatan untuk menerima usul undi tidak percaya.
Tuan-tuan lah kena gerak. Mainlah peranan di media sosial ini, jihad ni. Orang Islam, tak tahu dalam India ada juga kah? Lawan ini bagus. Ada kan? Sebab melawan kejahatan ini bagus. Mana ada dewa suruh benarkan kita ikut orang jahat? Ada kah? Tak ada. Mesti lawan. Betul? Lawan. Okey. Jadi maknanya itu satu peluang. Kita minta 18 Mei ni buat undi tidak percaya. Yang kedua, PRU 15. Kita kena prepare dan bersiap sedia. Siapa yang kita kena attack sekarang ni? Tempat-tempat mana-mana YB yang melompat, kena attack. Sampaikan kepada kawan-kawan kita. Kita adalah bangsa yang ada maruah. Tambah orang Perak ni kata demo, pahlawan-pahlawan Melayu ni melambak dekat Perak ni. Takkan saya seorang pun tak ada yang mewarisi Tok Maharaja Lela ke apa ya. Tapi tak tahulah, tak ada, senyap je 13 bulan dapat tengok dah terima. MB yang ke-13 Ustaz. YB Faizal juga teman kata, apa hal orang Perak ni, tak ada orang lain je. Yang gelap pas pula. Kami ni ketua kepada penyatuan ummah. Ingat demo nak jadi menteri besar. Tengok demo pun ke bawah juga. Jadi maknanya tuan-tuan, udahlah tu. Ya. Udahlah tu, kita buat perubahan ini, insya-Allah, dan kita gerakkan persediaan kita untuk PRU 15. Akhirnya kita ada dua virus kata di saudara Saiful tadi. Satu virus corona lipat, corona baring, semua corona lah. Itu senanglah kita nak selesaikan. InsyaAllah kita satukan balik barisan kita, satukan balik fikiran kita, fokus kepada apa yang kita nak buat. InsyaAllah kita boleh lawan mereka ini. Kita lawan dah lama dah lawan. Apa nak herankan? Demo ialah takut. Paling jelas sebenarnya dia orang takut. Kita tengok hari ini semalam Menteri Agama kita di Jabatan Perdana Menteri mengeluarkan statement. Betul dia kata Harapan atau kawan ni lurus. Dia bukan orang politik. Bila tanya dia wartawan, dia jawab yang sebenarnya lah. Ya. Betul kata Pakatan Harapan telah melakukan sesuatu yang baik, bla 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 bla. Kelang kabut lah dia nak menjawab, biar. Okey. Jadi yang corona ni tuan-tuan, bagaimanapun pesan saya pun dapat daripada seorang daripada doktor, tuan-tuan, macam mana pun kita kena jaga juga. Pertama, rajin-rajin cuci tangan. Jadi kalau orang Islam, rajin-rajin ambil uduk. Ambil uduk selalu, insya-Allah. Yang keduanya, minum air nyo, kata dia. Kata dia Dr. Idrus Nordin. Dr. Nordin, dia kata minum air nyo 7 gelas katanya sehari. Maknanya kalau satu kelapa tu diberikan 2 gelas, maknanya dalam 4 biji lah kelapa. Begitu ya? Lebih kurang. Ataupun 7 lemon. Itulah ceritanya. Saya tak adalah nak semangat macam Ustaz Zul tadi. Itu je nak gambarannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita menghayati ayat-ayat tadi. Saya nak ceritakan tentang pengkhianatan ni ada banyak dalam surah. Dalam surah Al-Anfal tu ayat 27 ada, ayat 56 ada, ayat 58 ada, ayat 71 ada. Lain-lain dia cerita. Ada khianat tentang Allah sebut tentang bagaimana isteri Lut, isteri Nuh yang khianat ada. Dalam surah Al-Anfal juga. Dia ceritakan situ bagaimana khianatnya orang yang dah kena tawan ada. Ada khianat bagaimana sikap dan tabiat orang buat janji dia khianat ada. Semua ada. Tapi tak cukuplah masa untuk saya jelaskan. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 72. Ahzab 72 tu kurang lebih mesejnya Allah bagikan amanat ni besar kepada langit, kepada gunung, bumi sebagainya. Tapi yang sanggup manusia aja. Main-main tuan-tuan. Manusia yang sanggup ambil amanat ni.
Kemudian At-Tahrim ayat 10. Kisah isteri Lut dan Nuh. Kemudian surah Al-Imran ayat 161. Semuanya menceritakan tentang khianat. Jadi kita minta lindung dengan Allah, jangan ada di antara kita ini ada perasaan untuk khianat. Khianat, jangan khianat pada isteri pun khianat juga. Jangan khianat pada kawan yang berjanji bisnes. 2 orang, 3 orang berjanji, lepas itu katanya 50% atau pembahagian itu ubah saja janji, khianat. Dan khianat itu menyebabkan Allah tidak bersama dengan perjanjian itu. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab itu Tun dia buatlah macam mana, dia posting, dia kita tengok dia hari ni begini, lepas tu besok betul wartawan tanya pada Anwar, betul ke Tun cakap begini? Anwar kata, saya tak payah nak komen sebab saya memang legend kepada. Dengan Anwar jawab begitu. Sebab itulah cara Tun berpolitik sejak dari dulu. Terima kasih kepada saudara-saudari semua di sini. Cabang Tapah Alhamdulillah lah. Walaupun bagaimana ini ada 100 orang ada jugalah malam ni. Alhamdulillah. Saya harap 100 kalau boleh bawa 10, 100 bawa 10 dah 1000. Idea tu. Kamu kalau tuan-tuan ada pula Facebook apa semua, sampaikan mesej apa yang kita sampaikan pada malam ini. Jadi gitu, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.